Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 26 Mac 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan Buletin UKAS edisi petang dimulakan dengan sidang media khas Ketua Menteri Sarawak berkaitan perkembangan semasa COVID-19. Bercakap dalam sidang media di Kuching pada Khamis, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Datuk Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, rakyat Sarawak perlu terus mematuhi perintah kawalan pergerakan yang dilanjutkan sehingga 14 April depan. Jelas beliau, rantaian jangkitan COVID-19 boleh diputuskan sekiranya rakyat terus berada di rumah masing-masing sepanjang tempoh PKP dikuatkuasakan. Jadi kita tadi telah bermesyuarat dan Sarawak telah memutuskan untuk cuba memperbaiki keadaan di negeri Sarawak dari sudut keselamatan dan juga dari sudut bagaimana menguruskan MCO yang telah dipanjangkan selama 14 hari lagi. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu, Mesyuarat Keselamatan Negeri juga memutuskan pembentukan dua jawatan kuasa kecil iaitu Jawatan Kuasa Kecil Keselamatan dan Jawatan Kuasa Kecil Rantaian Bekalan. Jelas beliau, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing akan mengetuai Jawatan Kuasa Kecil Keselamatan manakala Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan pula mengetuai Jawatan Kuasa Kecil Rantaian Bekalan. Ini bermakna bahawa kerajaan Sarawak akan monitor dari masa ke masa keadaan impak ekonominya dan kita akan mencari penyelesaian kalau ada kesan ke atas ekonomi kita. Dan saya percaya bahawa inisiatif yang telah diumumkan oleh kerajaan sudah tentu akan memberikan kesan yang baik kepada ekonomi Sarawak. Mengulas pertanyaan dalam sidang media yang sama, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu tarikh bagi mesyuarat pertama bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sarawak telah ditukar pada 16 April depan. Sebelum ini, DUN Sarawak dijadualkan berlangsung hanya sehari pada 13 April depan bermula jam 9 pagi. The sitting will be held on the 16th of April. We have changed the date. Ketua Menteri menambah, trend kes positif COVID-19 di Sarawak juga telah menunjukkan pola pergerakan yang stabil. Sarawak mencatatkan 4 kes baharu positif COVID-19 menjadikan jumlah bilangan kes di Sarawak sebanyak 95 kes setakat Khamis. Kesemua kes baharu ini dirawat di Hospital Umum Sarawak iaitu 3 kes dan 1 kes di Hospital Sibu. Sehingga kini jumlah kematian akibat COVID-19 di negara kita terus meningkat kepada 23 orang. Intipati berita seterusnya. Penggiat seni termasuk artis dan buskers merupakan antara yang menghubungi talian call center COVID-19 Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK yang mahu kerajaan mempertimbangkan kebajikan mereka dalam pakej rangsangan ekonomi yang akan diumumkan Perdana Menteri Jumaat ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Hajah Nancy Shukri berkata, perkara tersebut telah dikemukakan beliau kepada Majlis Keselamatan Negara. Saya dimaklumkan ada juga buskers nak tahu bagaimana mereka boleh mendapatkan manfaat daripada rangsangan ekonomi ini. Mereka masih boleh ada berkesempatan lagi yang kita boleh bawa perkara ini kepada pihak Badan Majlis Keselamatan Negara. Nanti kita akan bincang bersama. Saya akan kemukakan perkara ini kepada menteri-menteri yang berkaitan. Mungkin mereka juga dalam keadaan masih kelabu juga, tidak sangka bahawa perkara ini berlaku dan tidak tahu di mana isu ini akan diletakkan. Jadi kita insya-Allah kita akan membantu satu sama lain bagi membolehkan kita untuk membantu mereka yang terkesan daripada COVID-19 ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa melakukan lawatan ke call center COVID-19 di Putrajaya pada Rabu.
Sementara itu, dalam siaran media Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy memberitahu sebanyak 111 aduan diterima oleh Motek sejak talian call center COVID-19 dibuka 19 Mac lepas. Berikut merupakan aduan-aduan yang diterima Motek. Call center COVID-19 Motek juga beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan boleh dihubungi di talian seperti tertera. Laporan berikutnya, Jabatan Kesihatan Bahagian Limbang telah membuka 3 pusat kuarantin iaitu di Stadium Tertutup Limbang, Asrama Dewan Sorah Limbang dan Stadium Tertutup Lawas. Menteri Muda Permodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ini membolehkan pesakit yang didapati positif COVID-19 atau mereka yang dalam pemeriksaan lanjut dapat diasingkan di Hospital Limbang dan ditempatkan di 3 pusat kuarantin di daerah Limbang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Abdul Rahman menjelaskan menurut maklum balas dari pihak polis, pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan di Limbang adalah sangat baik, iaitu kira-kira 92%. Dalam satu program berasingan, beliau memberitahu kawalan ketat di sempadan Limbang Brunei ketika ini berjaya membantu mengawal pergerakan kemasukan orang luar ke daerah Limbang. Jelasnya kedudukan Limbang yang berada di tengah-tengah Brunei dan kawalan ketat di sempadan Limbang Brunei dan perkembangan terkini warga asing tidak dibenarkan masuk dan transit melalui Brunei secara langsung membantu mengawal kemasukan orang luar ke Limbang. Di Meradong pula, Ibu Pejabat Polis Daerah Meladong melakukan operasi pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Sekam Anoy serta Pegawai Daerah Meradong Baj Juri Bidin Bong telah melakukan tinjauan PKP ke-14 rumah panjang di sekitar Bintangor agar penduduk terus mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan kerajaan. Jelas DSP Sekam Anoy, tinjauan pelaksanaan PKP itu adalah demi kepentingan bersama bagi memastikan keadaan dapat dikawal sepenuhnya. Dari segi pematuhan, suka mengingatkan kepada semua penduduk khususnya di kawasan rumah-rumah panjang supaya patuh kepada perintah PKP ini. Jangan keluar malam daripada jam 7 malam lah. Sekiranya keluar akan dikenakan tindakan di bawah akta yang sedia ada dan akan ditangkap. Dan juga apabila kita keluar ke bandar tu pastikan mematuhi peraturan yang telah dibuat. Kalau membeli belah tu pastikan jarak sekurang-kurangnya 1 meter jarak untuk kita mengelakkan daripada dijangkiti oleh wabak ini. Berita berikutnya mengenai bantuan yang disediakan Tabung Baitulmal Sarawak. DBS telah menyediakan 3 saluran untuk memudahkan rakyat membuat permohonan bantuan. Antaranya dengan memuat aplikasi jejak asnaf, portal Baitulmal Kamek, mengemukakan permohonan serta berkomunikasi dengan Tabung Baitulmal Sarawak melalui email rasmi DBS. Untuk makluman, sepanjang tempoh PKP, pejabat DBS tidak beroperasi tetapi bantuan tetap disalurkan kepada pemohon. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, orang ramai diminta berwaspada dengan penularan wabak COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan adalah seperti berikut. Sekian Buletin UKAS edisi petang bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.